Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. وبعد الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizin dan memperkenankan kepada kita untuk sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah, kita dapat lagi dan masih lagi melayari nikmat dan saki-baki dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dengan kesempatan dan peluang yang ada, mudah-mudahan sama-sama kita menjalani kehidupan dengan sebaik-baik kehidupan. Pastinya kehidupan yang terbaik adalah berlandaskan dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini sama-sama kita akan kongsikan insya-Allah beberapa perkara yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, kitab petunjuk dan pedoman kepada kita semua. Baru sahaja kita melalui fasa dalam bulan Al-Quran, bulan Ramadan, dan mudah-mudahan jiwa, semangat dan rasa tadabbur Al-Quran itu masih lekat dan kuat dalam sanubari kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebut berkenaan tentang Al-Quran, maka kita melihat hari ini dan situasi mutakhir ini, perlakuan-perlakuan yang melampau, perlakuan-perlakuan yang semestinya mengundang rasa kemarahan kepada kita selaku orang yang beriman kepada kitabullah ini, tak lain dan tak bukan adalah terhadap golongan-golongan yang sentiasa dan melazimi untuk mempertikaikan kesucian dan mukjizatnya Al-Quran yang kita baca, yang kita imani dan yang kita amalkan pada hari ini. Satu persatu argumentasi yang mereka telah keluarkan untuk mengelirukan masyarakat, untuk mengelirukan semua umat Islam, agar sekurang-kurangnya mereka hanya membaca Al-Quran tanpa mengetahui apakah itu Al-Quran, dan juga mereka mengetahui apakah tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia. Cabaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lontarkan melalui Al-Quran, antaranya surah Hud ayat yang ke-13. Sebenarnya ayat ini menempelak sikap-sikap orang yang sebegini bukan hanya berlaku pada zaman ini, tetapi sebenarnya telah pun berlaku pada zaman Nabi SAW sewaktu Al-Quran sedang diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-13, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Ini cabaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lontarkan kepada mereka, yang mana mereka itu telah mengeluarkan beberapa pertikaian, khususnya tuduhan mereka bahawa Al-Quran itu adalah ciptaan baginda Nabi SAW sendiri.
bukan daripada kalam wahyu, bukan daripada petunjuk dan pedoman daripada Allah, tapi mereka hanya melontarkan tuduhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan cabaran kepada mereka untuk mendatangkan 10 surah ataupun mendatangkan ayat Al-Quran, surah-surah yang Al-Quran sebanding dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim ini. Disebutkan am yaqulu naftarah. Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh mengatakan bahawa Muhammad itu yang mereka-reka Al-Quran. Muhammad itu yang mereka-reka Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Kata-kata demikian ataupun tuduhan itu, maka cubalah buat serta datangkanlah 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran, dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya yang selain dari Allah Subhanahu wa taala, jika kamu orang yang benar. Ini cabaran kepada mereka. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita selaku orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sekali-kali merasakan ragu dan keliru, khususnya dengan perkara-perkara yang didatangkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelirukan dan menggagalkan manusia daripada mengikut petunjuk dan pedoman Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita cuba lihat dalam kesempatan waktu yang ada beberapa perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Al-Quran. Apa dia sifat-sifat Al-Quran? Telah pun dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri, dikeluarkan oleh para ulama, dan secara ringkas pada malam ini kita akan melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan berkenaan tentang sifat Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, ayat yang saya bacakan tadi adalah dalam surah Fussilat, ayat yang ke-44. Surah Fussilat ayat ke-44, ini cerita berkenaan tentang sifat Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran memberi manfaat dan kebaikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, kita memahami bahawa seandainya mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat manfaat, sebaliknya mereka yang tidak beriman dan menjauhkan diri daripada sifat takwa, maka mereka adalah orang yang tidak diberikan petunjuk dan mereka jauh daripada manfaat dan kebaikan Al-Quran itu sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar. Al-Quran hudan wa shifa. Al-Quran itu huda, petunjuk, hidayah, dan shifa adalah penawar. Ini perkara yang dijelaskan pada awal ayat ini. Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Walladina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Kata Allah Subhanahu wa taala seterusnya, sebaliknya orang yang tidak beriman, walladina la yu'minun, mereka yang tidak beriman, fi adhanihim waqrun, Al-Quran itu menjadi penyumpat telinga kepada mereka, ataupun dia jadi penyakit kepada mereka dan bukan jadi penawar. Dan ia juga merupakan suatu kegelapan yang menimpa diri mereka, dan mereka itu adalah orang yang melarikan diri daripada ajaran Al-Quran. Sebut berkenaan tentang mereka yang melarikan diri daripada ajaran Al-Quran ini, seolah-olah satu templakan besar kepada kita. Ada di antara manusia yang pada hari ini sengaja melarikan diri daripada petunjuk dan pedoman Al-Quran, sedangkan mereka itu orang yang membaca Al-Quran. Mereka itu yang mengetahui bahawa Al-Quran itu kalamullah. Mereka itu juga dalam keadaan sedar, mereka mengetahui Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tetapi mereka melarikan diri, sengaja menjadikan Al-Quran itu jauh dalam kehidupannya, jauh dalam setiap keputusan ataupun perkara-perkara yang dilakukan dalam kehidupan sehariannya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang beriman,
benar-benar seperti mana sifat yang disebutkan berkenaan tentang Al-Quran, dan itu yang kita tadabbur dan kita hayati dalam kehidupan seharian. Yang pertama, Al-Quran memberi manfaat dan faedah yang besar, kebaikan yang banyak kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Manakala mereka yang tidak beriman, mereka yang jauh daripada sifat takwa, mereka itu adalah orang yang sengaja melarikan diri daripada petunjuk dan pedoman Al-Quran. Itu yang pertama dalam perkongsian kita pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pelik kan? Kita rasakan bahawa manusia pada hari ini yang terumbang-ambing, kelam kabut dan huru-hara menguruskan kehidupan dunia dan menguruskan kehidupan masyarakat, tiba-tiba Al-Quran yang datang sebagai petunjuk lengkap sempurna daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, malangnya mereka melarikan diri dan mereka tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kita tak cerita mereka yang kafir, kita tak cerita mereka yang bukan beragama Islam, tetapi yang kita pelik dan yang kita sangsi bagaimana jiwa mereka sebenarnya telah pun subur dengan agenda-agenda yang luar daripada Al-Quranul Karim, luar daripada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sifat Al-Quran seumpama yang dijelaskan dalam suratul Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Dia memberi petunjuk ke jalan yang amat benar, tak lain dan tak bukan, jalan itu adalah Al-Islam, dinul Islam, agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila sebut berkenaan tentang petunjuk dan jalan yang amat benar, maka la raiba fi, tidak ada kesangsian dan tidak ada keraguan dalam diri kita bahawa Islamlah adalah cara hidup dan bagaimana untuk kita melaksanakan tuntutan dan kewajipan kehidupan kita. Maka Islamlah cara yang paling baik untuk kita teladani dan untuk kita ikuti. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Kalau ada teori-teori, bahkan kalau ada dikumpulkan berkenaan tentang beberapa diskusi ataupun beberapa resolusi yang mana itu jauh daripada petunjuk dan pedoman Al-Quran, pastinya mempunyai kekurangan dan kadang-kala bahkan kadang-kadang memang ketara dari sudut kekurangan dan dari sudut ketidaksempurnaan resolusi ataupun keputusan tersebut. Puncanya tidak mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran karima. Ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sifatnya ini memberi hidayah dan memberikan berita gembira, good news kepada mereka yang selalu bersama dengan Al-Quran, mereka yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, mereka yang selalu berdampingan dengan Al-Quran, mereka yang menjadikan benar-benar Al-Quran ini bukan sekadar bahan bacaan ataupun bukan sebagai amalan ritual biasa, tetapi kesungguhan dan komitmen mereka untuk mendalami dan mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadikan benar-benar petunjuk dalam kehidupannya. Maka ini berita gembira kepada mereka. Ini berita gembira untuk kita sama-sama lihat bagaimana pula kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kedua sifat Al-Quran, dia memberi hidayah dan dan dia memberikan ataupun memberikan satu berita gembira kepada mereka yang selalu berdampingan dengan Al-Quran. Pastinya berita gembira bukan yang biasa. Ini berita gembira daripada Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya dahsyat dan besar dari sudut ganjaran, khususnya apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan di akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang ketiga, apabila bicara berkenaan tentang sifat Al-Quran secara ringkas, kita tak bincangkan tafsirannya secara detail pada malam ini.
Yang ketiga, sifat Al-Quran itu adalah nasihat, peringatan, tazkirah, dan sumber hukum yang paling tepat. Sumber hukum yang paling tepat. Ini sifat Al-Quran. Dia jadi sebagai mau'izah. Dia jadi sebagai satu perkara yang disebutkan sebagai dustur, ataupun satu perkara yang disebutkan sebagai hukum hakam. Dan Al-Quran paling tepat. Paling tepat. Ini berdasarkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ini pengumuman kepada semua manusia untuk manusia ambil tahu dan sedar berkenaan tentang mesej yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, iaitu manusia, kalau ada manusia, nasihat yang paling berguna, peringatan yang paling baik adalah dengan Al-Quranul Karim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat dan pengajaran dari siapa? Min rabbikum, daripada Tuhanmu, bukan daripada manusia biasa, bukan daripada kawan-kawan sekeliling ataupun mereka yang menjadi pimpinan kita ataupun yang menjadi orang yang lebih atas kepada kita. Bahkan Al-Quran menasihati, dan nasihat itu direct daripada mir rabbikum, daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil muttaqin, dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit sudur, penyakit-penyakit dalaman, penyakit-penyakit yang disebutkan sebagai penyakit hati lah, kalau kita mudah nak fahamnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, penyakit hati bukan boleh kita dapat, bukan hati yang fizikal tu, dari sudut qalb, dari sudut qalb ataupun nafs, jiwa itu penyakitnya lagi teruk daripada penyakit fizikal. Tetapi Al-Quran adalah penawar kepada penyakit-penyakit tersebut. Contohnya, kalau dari sudut penyakit hati, ada di antaranya riya, ada di antaranya ujub, ada di antaranya takabbur, ada di antaranya macam-macam lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan penyakit hati. Maka kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menjadi penawar yang betul-betul mampu untuk menyelesaikan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan dalaman. Vaksin lah, vaksin. Doang penyakit hasad dan sebagainya, maka Al-Quran sifatnya menjadi penawar kepada penyakit-penyakit tersebut. Baik. Dan Al-Quran juga disebutkan sebagai hukum yang paling tepat. Hukum yang paling tepat sebab Al-Quran itu kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara terperinci dan begitu detail berkaitan dengan apa keperluan kehidupan manusia. Jadi kalau dah ada tahu berkenaan tentang keperluan dan kehidupan manusia, maka Allah datangkan Al-Quran sebagai hukum hakam. This is the rules. Ini peraturan. Ini dia punya cara. Ini dia punya limitation dan sebagainya, untuk menjadikan manusia itu hidup dalam keadaan hayatan tayyibah, iaitu kehidupan yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang seterusnya perkongsian pada malam ini adalah seputar berkenaan tentang yang keempat, cerita sifat yang ada pada Al-Quran, iaitu Al-Quran menjadikan manusia yang mengikutnya adalah manusia yang cerdik ataupun manusia yang bijak. Siapa yang ikut Quran, siapa yang mengambil Al-Quran benar-benar untuk ajaran dan panduan kehidupannya, dia dideklar sebagai mereka yang cerdik dan mereka yang bijak. Sebab mereka telah menjadikan Al-Quran yang begitu sempurna, diturunkan oleh yang maha sempurna untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, merujuk kepada ayat Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala,
Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz wa ma ana 'alaikum biwakil. Sadaqallahul azim. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah sebutkan di dalam ayat ini, Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad. Ya ayyuhan nas, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Ayat tadi kan kita baca qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Yang ini qad ja'atkumul haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang menjelaskan berkenaan tentang kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang telah pun Allah Subhanahu wa taala endorse ataupun Allah Subhanahu wa taala letakkan dia punya pertimbangan yang mana benar, yang mana batil. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Oleh itu, siapa yang mendapat hidayah ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah mereka yang beruntung. Mereka itu adalah mereka yang beruntung. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mendapat hidayah, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan sesiapa mereka yang sesat, dhal, mereka yang mengingkarinya, maka mereka itu tertimpa bahaya dan kesesatan untuk diri mereka sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman dan keingkaran mereka semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengikuti wacana dan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran menjadikan manusia itu cerdik. Menjadikan manusia itu cerdik. Sebaliknya, kalau mereka menjauhkan diri daripada berwacana dengan wacana Al-Quran, sengaja mereka meletakkan diri mereka dalam lorong dan lembah kesesatan, maka itu menjadi kerugian kepada mereka sendiri, dan mereka akan tanggung bukan hanya kerugian itu di dunia, bahkan kerugian yang selama-lamanya, kerugian yang sangat-sangat mengundang penyesalan, iaitu di akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat mutakhir ni, apabila sebut berkenaan tentang manusia cerdik ataupun manusia yang pandai, bijak, biasanya diangkat beberapa ikon ataupun beberapa orang yang mengeluarkan pendapat-pendapat yang dikatakan pendapat itu pendapat yang hebat ataupun pendapat yang bernas. Tetapi jaga-jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kala perkara itu adalah perkara yang sengaja dicipta dari sudut nampak kehebatannya adalah untuk mereka menjadikan manusia ikut dengan apa yang manusia lain caturkan dan menjauhkan manusia daripada ikut percaturan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita berkenaan tentang manusia cerdik dan bijak itu adalah di antaranya manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai pedoman hidupnya. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa sifat Al-Quran? Sifat Al-Quran adalah antaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebahagian dari kisah-kisah manusia ataupun umat-umat yang terdahulu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami sebuah kitab Al-Quran yang menjadi peringatan. Sesiapa yang berpaling ataupun ingkar dengan peringatan Al-Quran, maka sesungguhnya
mereka akan menanggung bebanan dan penyesalan yang teramat sangat di akhirat kelak. Jadinya sifat Al-Quran ni tuan-tuan, dia kita boleh fahami melalui perbincangan yang terakhir ini adalah Al-Quran, sifat Al-Quran, siapa ambil dia beruntung bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti. Siapa yang tak ambil dan tidak berhukum dengan seperti mana Al-Quran jelaskan, maka mereka akan menyesal bukan hanya di dunia, tetapi penyesalan yang berpanjangan, penyesalan yang tidak akan berakhir di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedikit sebanyak perbincangan kita pada malam ini adalah untuk kita mendatangkan rasa keterujaan kita dengan Al-Quranul Karim, dan bukan hanya Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber ataupun dijadikan sebagai pemenuh kepada masa-masa kita dalam kehidupan seharian, tetapi lebih daripada itu, dia menjadikan hati dan jiwa manusia itu penuh dengan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukuplah sekadar ini sedikit perbincangan ringkas tazkirah untuk kita sama-sama lihat berkenaan tentang perbincangan serba sedikit yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya ulangi sedikit sebagai satu kesimpulan bahawa yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada yang boleh sebanding, bahkan tidak ada yang boleh menandingi Al-Quranul Karim, dan perkara itu telah pun dilontarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila kita mengetahui berkaitan dengan beberapa sifat Al-Quran, maka seandainya ada kelompangan dalam kehidupan seseorang manusia, maka Al-Quranlah tempat rujuk yang paling utama. Al-Quranlah tempat rujuk yang pertama. Begitu. Jangan dah hujung, dah tak ada langsung, dah macam dah tak ada langsung cara, dah hampir-hampir putus asa, ataupun dah putus asa, maka barulah menyelak-nyelak helaian Al-Quran. Jangan jadi begitu. Baik, sifat Al-Quran seperti mana yang kita bincangkan tadi. Yang pertama, dia menjadi manfaat ataupun memberi manfaat kepada mereka yang bertakwa dan beriman. Dan Al-Quran itu adalah sebagai kitab hidayah seperti mana yang telah pun kita bincangkan sebelum daripada ini. Yang kedua, tadi kita bincangkan juga Al-Quran memberikan satu jaminan berita gembira kepada mereka yang selalu berdampingan dengannya. Berdampingan dengan Al-Quran dalam erti kata yang sangat luas, kita cuba dan kesungguhan kita ke arah itu. Yang seterusnya, Al-Quran yang kita bincangkan sebentar tadi adalah Al-Quran sifatnya memberi nasihat, peringatan dan juga mengatur hukum yang paling tepat kepada manusia. Hukum yang paling tepat kepada manusia. Andai kata telah pun ada di dalam Al-Quran, telah pun didatangkan penjelasannya di dalam Al-Quran, telah pun didatangkan cara dan situasinya bagaimana kita nak menghadapi berdasarkan dengan Al-Quran, maka itu yang paling baik dan itu hukum yang paling tepat. Seterusnya yang keempat tadi, siapa yang cerdik dan bijak, pastinya mereka mengambil Al-Quran, kerana Al-Quran mencerdikkan dan membijakkan seseorang dalam mengatur keseluruhan kehidupan manusia, sama ada dari sudut individu, keluarga, masyarakat, negara, dan semua perkara, sama ada yang kecil ataupun besar. Yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah, sifat Al-Quran, dia memberikan kepada seseorang itu manfaat dan rasa beruntung. Sebaliknya, Al-Quran juga memberikan rasa kepada mereka yang tidak berhukum ataupun tidak mengambil Al-Quran itu sebagai pedoman, penyesalan yang teramat sangat, bahkan penyesalan yang berpanjangan tidak akan ada akhirnya, iaitu di akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukup sekadar ini. Mudah-mudahan sedikit perbincangan ringkas berdasarkan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran ini ada nilai dan ada rasa untuk kita bersama-sama kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan Al-Quranul Karim ini ataupun
daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah ampuni saya dan kita semua, dan mudah-mudahan kita bertemu dalam perbincangan dan perkara-perkara yang lainnya insya-Allah di lain ketika dan waktu. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam setiap urusan kita insya-Allah. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.